Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bab 3.4 bahagian 3, iaitu kita pergi kepada uji minda sikit. Okey, dalam uji minda ni soalan dia, lengkapkan jadual rumusan pengosmo kawal aturan pada dua keadaan berbeza, iaitu pada hari panas dan hari hujan. Okey, kita relatekan sikit. Bila hari panas kita berpeluh, maka pada hari panas kita akan mengeluarkan banyak peluh. Maka bila dah keluar banyak peluh, ia akan mengurangkan air dalam darah. Manakala pada hari hujan, kita biasanya tidak mengeluarkan peluh, maka banyak air dalam darah. Itu stimulus yang pertama. So sekarang, bila kurang air dalam darah, maka tekanan osmosis darah akan meningkat. Manakala pada hari hujan, apabila kita tidak mengeluarkan peluh, banyak air dalam darah, maka tekanan osmosis darah akan berkurang. Secara automatik, bila air dalam darah kurang, kepekatan air dalam darah kurang, tekanan osmosis darah meningkat, maka rembesan ADH perlu atau tidak? Maka kelenjar pituitari akan merembeskan lebih banyak ADH. Pada hari hujan, kepekatan air dalam darah tinggi, tekanan osmosis darah rendah sebab banyak dah air, maka kurang ADH akan dirembeskan. Sekarang ni bila lebih banyak ADH dirembeskan, maka tubuh belingkar distal dan tubuh pengumpul akan lebih telap terhadap air. Bila lebih telap terhadap air, maka lebih banyak air akan diserap semula ke dalam kapilari darah di tubul renal. Dan isi padu air kencing, sebab saat ni air kurang, maka isi padu air kencing akan jadi sedikit dan pekat. Macam mana boleh jadi sedikit dan pekat? Sebab telah diserap semula ke dalam kapilari darah untuk keseimbangan bendalih dalam badan. Kita tengok pula pada hari hujan tadi. Kurang ADH dirembeskan, maka tubuh belingkar distal dan tubuh pengumpul akan jadi kurang telap terhadap air. Sebab air banyak dah ni dalam badan ni. Maka kurang air diserap semula ke dalam kapilari darah di tubuh renal. Kesannya air kencing tu tadi jadi banyak dan cair. So kita barulah nak pergi kepada kesan kegagalan ginjal. Pernah kita tengok dalam TV, dalam cerita, seseorang tu ginjal dia tidak berfungsi. So, jika ginjal gagal berfungsi sebagai organ perkumuhan dan organ pengosmo kawal aturan, maka kesannya bahan kumuh metabolisme tidak dapat disingkirkan. Iaitu dengan kata lain, bahan kumuh bernitrogen tidak dapat disingkirkan. Kesannya, tekanan osmosis darah tidak dapat dikawal atau akibatnya mungkin berlaku pengumpulan air dalam darah. Bila banyak air dalam darah, akan berlaku edema, sembab, ataupun berlaku pengontangan, kurang sangat air dalam darah. Maka kalau kurang air dalam darah, apa yang berlaku pada kita? Proses hidrolisis terganggu. Itulah yang akan mengakibatkan keseimbangan bendalih tisu tidak dapat dikekalkan. Namun begitu, pesakit kegagalan ginjal boleh dirawat secara 1. Hemodialisis ataupun derma ginjal ataupun transplant ginjal lah. Kalau kita tengok apa kaitan ni? Ini adalah menunjukkan apabila sedarah merah berada dalam hypertonic solution, air daripada sedarah merah akan meresap keluar. Manakala kalau ginjal yang normal, darah tu akan berada dalam larutan isotonik, di mana kadar pengaliran resapan air meresap masuk dan keluar daripada sedarah merah adalah normal pada kadar yang sama. Namun begitu,
Kalau dimasukkan dalam larutan hypotonic solution, ia akan menyebabkan air akan meresap masuk ke dalam sel darah merah dan akhirnya akan berlaku hemolisis. Ini adalah gambaran keadaan apabila tekanan osmosis darah tidak dapat dikawal. Contohnya, kalau seseorang tu, tekanan osmosis darah dia terlalu tinggi. Terlalu tinggi tadi, apa maksud dia? Bila tekanan osmosis darah tinggi disebabkan oleh kepekatan air yang rendah dalam darah. Bila air rendah dalam darah, persekitaran dalam kita dikatakan dalam keadaan hypertonik. Bila hypertonik, air akan meresap keluar daripada sel darah merah. Akan berlaku kerinasi pada sel darah merah. Dan sekiranya tekanan osmosis darah kita terlalu rendah. Apa maksud terlalu rendah? Kepekatan air dalam darah adalah tinggi. Bila banyak sangat air dalam darah, persekitaran dalam kita seolah-olah berada dalam larutan hypotonik. Bila hypotonik, air akan meresap ke dalam sel darah merah, maka kebanyakan sel darah merah kita akan mengalami hemolisis. Sekarang ni untuk rawatan pesakit kegagalan buah pinggang ataupun kegagalan ginjal adalah satunya menggunakan mesin hemodialisis. Maknanya setiap daripada awak ni yang belajar bio ni mesti kena faham. Yang pertama kita observe dulu gambar rajah. Sekarang ni bermula daripada ini adalah tangan pesakit. Tangan pesakit. Sekarang ni kita ada dekat pesakit, kita ada radial artery. Artery tadi apa maksud dia? Artery membawa darah beroksigen, dan juga bahan kumuh bernitrogen. Sekarang disambungkan wire. Wire disambungkan ini untuk darah kembali kepada pesakit pada vena. Sebenarnya ini adalah salur darah yang dibawa, di mana proses di mana mesin dialisis digunakan untuk menyingkirkan bahan kumuh metabolik seperti lebihan air, urea dan garam berlebihan daripada darah. Prosedur ini adalah mahal sebenarnya. Sebab apa? Apabila seseorang pesakit itu terpaksa menjalani dialisis, mengambil masa yang lama iaitu antara 6 hingga 10 jam dan perlu dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. So bayangkanlah kalau sekali rawatan melibatkan RM200. Maka kalau 3 kali seminggu, 200 darab 3. Seminggu sahaja dah menelan belanja sebanyak 600. Dan kalau sebulan, darabkan dengan 4. Maka seorang pesakit perlu menanggung RM2,400. Maka prevention is better than cure. Tapi kita observe dulu gambar rajah macam mana sebab kita nak tahu sekarang ni bahan anti gumpal ditambah untuk mencegah penggumpalan darah. Biasanya kita letak heparin lah untuk mengelakkan daripada pembekuan darah. So dekat kawasan ini darah dipam ni. So dalam ni mengalir dalam tube dialisis, dan tube dialisis ni awak perlu faham bahawasanya dalam tube dialisis dia adalah tube dialisis ni dia adalah tube separa telak. Sekarang kita tengok juga. Dalam bendalih, apakah kandungan dalam bendalih dialisis yang berwarna biru ni? Bendalih dialisis mengandungi glukosa, asid amino, ion inorganik dan juga ianya mestilah isotonik terhadap plasma darah. Sekarang ni, ni adalah arah aliran dia yang berbeza. Next kita tengok dulu huraian dia. Mesin dialisis terdiri daripada tubul dialisis yang bersifat separa telak dan dikelilingi oleh bendalih dialisis yang kepekatannya sama dengan plasma darah. Semasa proses dialisis dilakukan, darah dari arteri radial dipam berulang kali ke dalam mesin hemodialisis dan darah kembali ke tangan yang sama melalui vena. Kepekatan darah yang mengalir melalui tubul mesin dialisis mempunyai kepekatan garam dan urea yang tinggi.
Maknanya seorang pesakit tu bila dia nak keluarkan darah dia, darah tu mengandungi kepekatan garam dan urea yang tinggi berbanding kepekatan dalam bendaleh dialisis. Menyebabkan bahan ini akan meresap keluar menerusi tubuh separa telap ke dalam bendaleh dialisis. Heparin juga digunakan untuk mengelakkan pembekuan darah semasa proses hemodialisis dijalankan. Sel-sel darah dan protein plasma tidak boleh meresap keluar. Okey, sama. Maknanya sel darah merah dan protein plasma yang bersaiz besar tidak akan meresap keluar melalui tubuh dialisis lah. Okey, urea dan garam berlebihan disingkirkan dan tekanan osmosis darah akan kembali ke julat normal. Okey, rawatan yang kedua adalah pemindahan ginjal. Okey, pemindahan ginjal merupakan satu alternatif kepada hemodialisis untuk jangka panjang. Kalau seseorang tu dah jalankan untuk tempoh masa yang lama proses hemodialisis, maka disarankan menjalani pemindahan ginjal. Okey, ini adalah pundi kencing. Okey, ginjal penderma diletakkan di bawah abdomen dengan ureter disambungkan kepada pundi kencing. Okey, ini adalah ginjal penderma. Diletakkan di bahagian bawah abdomen dengan ureter disambungkan. Okey, ini adalah ureter penderma. Ni ke? Ini adalah ureter penderma. Ginjal yang rosak selalunya tidak dikeluarkan. Okey, terdapat risiko di mana badan penerima menolak organ baru yang diterima. Okey, pernah saya ajar tajuk ni, ada pelajar tanya, cikgu, kalaulah saya derma dan kemudian penerima tu tak boleh nak terima ginjal saya, adakah saya boleh ambil balik? Okey, sebab tu pihak hospital biasanya dia akan menjalankan maksudnya pemeriksaan yang lebih teliti supaya bila dimasukkan organ ginjal tu tiada penolakan yang berlaku. Okey. So immunosuppression adalah dadah anti penolakan digunakan untuk mengurangkan risiko penolakan organ setelah dilakukan pendermaan organ lah. Kalau sebelum dilakukan pendermaan tak guna pun dadah anti penolakan. Okey, itu saja untuk bab 3.4. Stay at home, stay with Bayu.